Kes katil baja, dua lagi individu ditahan reman. Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Dua lagi individu termasuk seorang warga asing yang juga pengerusi syarikat ditahan reman 5 hari bermula hari ini. Ia berhubung tawaran projek pembelian baju padi oleh sebuah pertubuhan pertanian. Mahkamah Magistrate Putrajaya benarkan permohonan reman ke atas kedua-dua lelaki masing-masing berusia 40-an hingga 50-an yang dikemukakan SPRM. Kedua-dua suspek itu ditahan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Siasatan awal mendapati suspek utama yang juga pengurus bahagian promosi dan pemasaran menerima sebut harga daripada wakil syarikat terlibat. Ia untuk mendapatkan kelulusan daripada pengerusi pertubuhan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Sehingga kini 3 individu telah ditahan termasuk eksekutif pemasaran syarikat berhubung kes sama. Berikutan dakwaan mengenai seorang warga tempatan yang terlibat sebagai askar upahan dalam konflik antara Rusia dan Ukraine. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, individu itu merupakan pelajar di luar negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pihaknya telah berhubung dengan keluarga individu terlibat baru-baru ini. Tindakan lanjut sedang dijalankan pihak berkuasa. Pada masa sama, cawangan khas Bukit Aman juga masih menunggu maklumat lanjut daripada pihak kedutaan Rusia untuk pengesahan, termasuk status warga tempatan yang dikaitkan dengan kejadian itu. Sebelum ini, tular beberapa keping gambar MyKad dan lesen memandu rakyat Malaysia yang beralamat di Perlis ditemukan di medan pertempuran antara Ukraine dan Rusia. Dokumen tersebut ditemukan selepas tentera Rusia menawan kubu tentera lawan di Lebanon, Zaporizhia. Tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terjejas berikutan situasi banjir besar di kawasan timur Valencia, Sepanyol. Namun rakyat Malaysia di Sepanyol diminta supaya terus berwaspada serta mematuhi panduan daripada pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra melalui kedutaan besar di Madrid terus memantau situasi banjir semasa. Ia susulan hujan lebat berterusan sejak 29 Oktober lalu. Malaysia merakamkan ucapan taksiah serta kesejahteraan penduduk terjejas banjir di negara itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan boleh menghubungi kedutaan Malaysia di sana. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedang menyiasat kes seorang pegawai kadet di Akademi Latihan Ketenteraan ALK, Universiti Pertahanan Nasional UPNM Sungai Besi yang dipercayai menjadi mangsa buli dan dera seorang penuntut senior. Kejadian melibatkan penggunaan setrika yang ditekap di bahagian dada sehingga meninggalkan kesan lecur. Kes berkenaan sedang disiasat di peringkat ALK UPNM. ATM menegaskan siasatan dilaksana dengan terperinci dan tidak akan melindungi serta berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat. Tindakan disiplin yang keras dan tindakan undang-undang akan dikenakan jika terbukti bersalah. ATM menggesa masyarakat beri ruang kepada pihaknya untuk menyiasat perkara itu secara tuntas agar keadilan dapat diberikan sepenuhnya kepada pihak teraniaya. Segala perkembangan hasil siasatan akan dimaklumkan kepada umum dari semasa ke semasa. Kegiatan menyorok minyak masak paket antara kesalahan yang dikesan daripada 105 aduan diterima KPDN Kedah sejak Januari hingga Oktober tahun ini. Daripada jumlah itu, 14 kes diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dia enggan menjual barang, dia letak ke tempat lain. So tapi ada dan satu lagi dia dengan adanya reason, dia boleh jual sekiranya bersyarat, sekiranya ada benda lain. Itu antara yang popular lah. Secara keseluruhannya, KPDN Kedah menerima 1,443 aduan membabitkan pelbagai kesalahan sepanjang tahun ini. Antara aduan tertinggi diterima adalah berkenaan transaksi dalam talian, harga tidak berpatutan, barang kawalan dan perkhidmatan yang mengelirukan.
3 percakapan individu berkaitan pengajuran satu upacara perarakan agama peringkat antarabangsa di Johor Bahru telah dirakam. Ia susulan pengibaran bendera negara asing pada 20 Oktober lalu di Taman Sentosa. Ketua Polis Johor, Datuk M. Kumar memaklumkan, penganjur perhimpunan tersebut telah dihubungi untuk dirakam percakapan dan membantu siasatan. Setakat ini satu laporan polis yang telah dibuat oleh polis sendiri. Ekoran daripada penurunan video. Dalam masa setelah merakam percakapan semua saksi yang terlibat, kita akan edarkan kepada pihak pendakwan negeri untuk mendapat arahan dan nasihat lanjut. Semalam polis menerima satu laporan berhubung insiden ini dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 3/1 Akta Lambang Kebangsaan 1949, Seksyen 505/B, Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebanyak 9,799 notis berkaitan kesalahan merokok dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor sejak Januari hingga September lalu. Ia melibatkan nilai kompaun sehingga RM2.36 juta. Penguatkuasaan turut dikenakan terhadap pengguna rokok elektronik atau vape. Dalam negeri Johor ni tak ada satu pun lesen kebenaran untuk menjual vape tersebut dikeluarkan. Oleh itu kalau siapa-siapa yang ada maklumat tersebut sila laporkan kepada yang pertama JKNJ, Jabatan Kesihatan Negeri Johor ataupun kepada PBT setiap lokasi dan kami akan ambil tindakan yang sewajarnya. Dalam pada itu, sebanyak 4,275 premis di Johor diperiksa sejak Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 dikuatkuasakan 1 Oktober lalu. Ia melibatkan 415 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Lagi hantaran berkaitan bantuan kerajaan meragukan dikesan. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar dakwa orang ramai boleh terima bantuan bulanan RM200 menerusi MyKad. Bagi mengaburi masyarakat, suara latar berkaitan bantuan subsidi Budi Madani dimainkan. Bantuan subsidi tunai Budi Madani berjumlah RM200 boleh dimohon pada bila-bila masa dan tiada tarikh tutup. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Subsidi Budi Madani yang dikaitkan dengan hantaran itu sebenarnya hanya babitkan pengguna kenderaan diesel. Manakala bantuan bulanan menerusi MyKad yang dicanang tak wujud. Jika ada yang terpedaya, mereka mungkin jadi mangsa penipuan dan kecurian data. Orang ramai yang mahu maklumat sebenar mengenai bantuan kerajaan disaran hanya layari laman sesawang rasmi. Sebagai alternatif, mereka juga boleh hadir ke mana-mana pejabat LHDN. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa, hentikan rantaian penipuan dengan tak kongsi hantaran meragukan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Semangat Deepavali atau Pesta Cahaya diharap dapat digarap untuk membawa Malaysia mencapai kesejahteraan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, menerusi semangat itu sekaligus meneruskan perjuangan ke arah kebaikan, keadilan dan masa depan yang lebih cerah. Rakyat Malaysia umumnya tahu bahawa sambutan ini ada tujuan dia untuk menyatakan bahawa hidup ini lebih daripada sekadar makan minum, kesejahteraan bersama, tetapi untuk meneruskan perjuangan ke arah kebaikan, ke arah keadilan, ke arah masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan semangat Deepavali ini memberikan ruang kepada kita, masyarakat yang beragama Hindu dan lain-lain rakan-rakan untuk membawa Malaysia ke arah cahaya yang lebih gemerlapan. Beliau berucap demikian ketika Majlis Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024 di Ibu Negara.
Sempena Deepavali, Perdana Menteri menyampaikan sumbangan serta kelengkapan Deepavali kepada Jocelyn Dewi dan keluarganya. Sumbangan berkenaan diwakili setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi. Perdana Menteri turut membantu permohonan Jocelyn untuk mendapatkan kad pengenalan disegerakan. Selain itu, Jocelyn juga menjaga 2 orang adiknya yang masih bersekolah serta seorang adik bongsunya yang autisma. Beliau menerusi hantaran di Facebook berkata, Jocelyn memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga selepas kematian bapa, manakala ibunya pula pulang ke Filipina. Pelbagai inisiatif dan peruntukan disediakan kerajaan telah memberi manfaat kepada rakyat Malaysia termasuk komuniti India. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, ia dibuktikan menerusi Belanjawan 2025 yang memperuntukkan RM130 juta bagi melaksanakan pelbagai program. Ini termasuk pembiayaan perniagaan masyarakat India bertujuan membangunkan modal insan, sosial dan kebajikan komuniti tersebut. Dalam ucapan saya tadi, saya telah pun menyebut dengan cukup jelas bahawa Kerajaan Madani memberikan fokus kepada bagaimana kita boleh memastikan bahawa tidak ada sebarang lapisan masyarakat yang tertinggal di dalam strategi kita untuk membawa negara ke depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024 di Ibu Negara. Tiada perbincangan berhubung pelaksanaan cukai langganan ChatGPT seperti diperkatakan di media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, sebarang cadangan mengenai perkara berkenaan perlu dibawa ke Parlimen dan tidak hanya dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri. Setakat ini kita tidak ada bincang perkara ini dan sama ada di Jemaah Menteri ataupun di kalangan menteri-menteri pun tidak ada perbincangan tentang cadangan untuk mengenakan cukai. Dan kita tahu sebarang cukai yang ingin dikenakan perlu dibawa untuk diluluskan di Parlimen, bukan sekadar di peringkat Jemaah Menteri. Jadi kita tak dengar perkara itu dalam pembentangan Belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka bagi saya itu tidak boleh dilayan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024 di Ibu Negara. Mengenai jenayah dalam talian, termasuk pedofilia dan aktiviti penipuan yang semakin berleluasa, Menteri Komunikasi menegaskan kerajaan tidak boleh memberi lebih masa untuk pelesenan media sosial dalam usaha menangani jenayah di platform tersebut. Ada aduan yang kita terima daripada orang awam tentang kewujudan kumpulan-kumpulan pedofilia sebagai grup dalam Facebook. Ada yang beratus orang, ada yang berpuluh ribu orang yang telah beroperasi bertahun-tahun lamanya. Jadi saya tak faham kenapa Meta nak mempertahankan kumpulan skamer, kumpulan pedofilia. Kita dah arahkan supaya dilisenkan, lisenkanlah. Peserta Hafazan Malaysia Muhammad Daniel Haziq Aswadi menempa nama di peringkat antarabangsa selepas mendapat tempat ketiga di Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa Turki 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naik Mokhtar berkata, mengucapkan tahniah dan berharap kejayaan ini memberi inspirasi kepada para hufaz dan masyarakat di Malaysia agar sentiasa melazimi Al-Quran. Malaysia melalui JAKIM telah menghantar 2 orang peserta mewakili negara dalam pertandingan tersebut. Muhammad Daniel Haziq Aswadi adalah peserta bagi kategori hafazan 30 juzuk, manakala Muhammad Yusuf Kasim bagi kategori tilawah. Muhammad Daniel telah mendapat tempat ketiga dengan markah sebanyak 93.8% bagi kategori yang disertai 38 negara lain. Selain itu, Imam Masjid Putra Putrajaya, Ustaz Abdul Karim Zakaria, turut dijemput untuk menjadi salah seorang hakim jemputan. Pesara kerajaan bakal terima manfaat daripada Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA apabila pencen yang diterima akan diselaraskan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, pelarasan itu akan menambah peratusan pencen diterima pesara menerusi persetujuan kerajaan.
Ia sekaligus membolehkan kumpulan itu menikmati kenaikan seperti diperoleh penjawat awam yang masih berkhidmat. Dalam SSPA memang ada pelarasan gaji untuk pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat. Manakala bagi mereka yang sudah besar pun akan ada juga penyelarasan dilakukan berkaitan dengan pencen. Kalau di bawah SSM dahulu, kita dah ada satu jumlah yang diterima oleh pesara berdasarkan gaji akhir yang diterima. Dan apabila kita laksanakan balik satu sistem saraan yang baru, maka satu tambahan berdasarkan peratusan yang telah dipersetujui kerajaan akan dilakukan. Beliau turut menyeru penjawat awam untuk memilih SSPA sebelum tempoh option berakhir 30 November ini. Petronas menjelaskan bahawa ia masih dalam perbincangan dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros mengenai cadangan pelaksanaan Ordinan Pengagihan Gas DGO. Kenyataan Petronas memaklumkan perbincangan berterusan itu bertujuan menyelaraskan kepentingan dan objektif semua pihak. Di samping itu memelihara kemumian pengaturan kontrak sedia ada. Jelas syarikat minyak dan gas itu perbincangan tersebut akan memastikan komitmen kepada pelabur dan pelanggan terus dipenuhi. Kepengurusian Malaysia dalam ASEAN tahun depan berpotensi memainkan peranan penting dalam menetapkan arah penyelesaian isu di Myanmar. Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Sufian Jusso berkata, negara berpengalaman dalam berurusan dengan pelbagai pihak dan parti di negara itu. As a mediator in many places. Right. Ia dilihat akan memberikan pemahaman mendalam mengenai kerumitan isu tersebut. It's the time for Malaysia to go back to Myanmar. Right. Because we played an important role in the transition between the last military government into the Aung San Suu Kyi government under the NLD through the election process. So Malaysia had the experience of engaging with both sides. But of course, it's a different group, different parties, but we understand the complexity of the issue. Malaysia can play a big role here to do a consensus building, moving towards democratization, election, to legitimize whatever the government needs to be. Stability in the country. Beliau menegaskan krisis di Myanmar adalah kompleks selain memerlukan ketelitian dan masa untuk diselesaikan. Pengamal media mesti sentiasa berhati-hati dalam menentusa dan menyampaikan sesuatu berita. Isu sensitif seperti peperangan lazimnya terdapat banyak propaganda dan maklumat palsu yang disebarkan. Menurut Ketua Pengarah NGO Pialara Palestin Hania Bitar, sekatan internet dan maklumat serta serangan bersasar terhadap pengamal media di Gaza menyebabkan banyak realiti penderitaan orang awam akibat peperangan di sana tidak sampai kepada pengetahuan umum. Beliau yang juga panel salah satu sesi pada persidangan literasi media dan maklumat global MAL 2024 UNESCO turut menggesa rakyat Malaysia agar terus bersolidariti terhadap nasib warga Palestin. So I hope from you people in Malaysia to always stand for justice, to stand for people who are being killed, whose genocide is practiced against them, and to really speak up and demonstrate and refuse what you really makes you really feel as human beings. So before you go to bed, you have to feel that at least you did something to help people out, especially in Palestine and in Gaza. Sementara itu, penolong Ketua Pengarah Komunikasi dan Maklumat UNESCO Taufik Jalasi berkata, persidangan ini mencerminkan komitmen PBB, pengamal media dan pencipta kandungan digital untuk keselamatan maklumat yang lebih selamat. Inisiatif media dan literasi ini untuk memastikan tidak ada mana-mana pihak yang ketinggalan dalam era digital. Wan Lukman, Muhammad Fisol, Amman, Jordan, RTM.
Selangor berada dalam keadaan sedia dalam menghadapi sebarang situasi bencana atau kecemasan terutama pada Disember nanti. Justru Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shahri mahu semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor kekal bersedia dalam negara. Ia bagi memantau keadaan semasa dan memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku banjir. Kerajaan negeri bertekad memastikan langkah-langkah susulan dan bantuan kecemasan dapat dilaksanakan. Perkara itu mengambil kira pengalaman banjir sebelum ini demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Mesyuarat MMK lepas kita dah memutuskan untuk kita memantau dan semua exco diharap dapat berada dalam negara terutamanya pada bulan 12. Ada kemungkinan peristiwa banjir boleh berulang dan kita boleh mengambil langkah-langkah susulan kalau berlaku kejadian tersebut. Dalam pada itu, beliau berkesempatan bertemu dengan anak kecil yang diselamatkan dalam insiden banjir besar pada Disember 2021. Beliau turut menyatakan komitmen kerajaan negeri untuk menjaga kebajikan setiap lapisan masyarakat. Saya dapat berjumpa semula dengan Kiesh, iaitu baby ataupun anak kecil yang saya selamatkan semasa kejadian banjir pada Disember 2021 dan dah besar dah anak ni. Jadi saya rasa sangat gembira. Sebenarnya di Pawali ni saya mengunjungi Kiesh dan juga semua sebagai tanda bahawa kita akan cuba untuk jaga semua termasuk masyarakat India, Cina dan Melayu. Dan kita raikan semoga ada kenangan, bukanlah kenangan manis, kenangan saya dan dia itu akan kekal dalam ingatan saya dan juga keluarga. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bekerjasama dengan Yayasan Food Bank Malaysia YFBM menghadapi cabaran musim tengkujuh. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komando Maritim Suhaizan Saidin berkata, pihaknya menyediakan 2 kapal peronda dan 2 bot perkasa. Bantuan berkenaan diberikan kepada 108 penerima terdiri daripada nelayan serta penduduk di Pulau Pemanggil, Pulau Aur dan Pulau Tinggi. Program ini juga sebagai langkah proaktif ke arah meningkatkan kualiti hidup komuniti maritim. Selain menjadi platform penting bagi APMM dalam usaha mengukuhkan solidariti dan kebersamaan terutamanya dengan komuniti maritim. Sejajar dengan aspirasi Maritim Malaysia untuk memberi impak positif kepada masyarakat. Program berkenaan disertai 22 peserta termasuk Ketua Pegawai Eksekutif YFBM Johan Khalid. Saudara-saudari, ini yang Deepawali Nal Batukal. Bagi seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia, selamat menyambut Hari Kebesaran Deepawali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nalri. Era baharu sukan berbasikal negara bermula 2025 akan memfokuskan ke arah meyakinkan penaja bagi menjamin kecemerlangan khususnya bagi skuad lebuh raya kebangsaan. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Amarjit Singh berkata, skuad lebuh raya perlu dibantu dengan segala cara. Menurutnya, prestasi pasukan negara juga baik dalam mencipta beberapa kejayaan termasuk memenangi emas pada Sukan SEA 2023 Kemboja. Beliau bagaimanapun mengakui sukar mendapat kepercayaan penaja bagi meneruskan rentah kegemilangan skuad lebuh raya kebangsaan. Datuk Amarjit dalam satu kenyataan berkata, isu itu antara yang dibincangkan secara kritikal dalam mesyuarat Exco PKBM minggu lepas yang dipengerusikannya.
Beliau yang juga naib Presiden Konfederasi Berbasikal Asia ACC dan Setiausaha Agung Persekutuan Berbasikal ASEAN ACF berharap akan ada penaja yang sudi tampil membantu skuad lebuh raya kebangsaan dalam persediaan menghadapi Sukan SEA 2025 Thailand. Menurutnya, ketika ini skuad lebuh raya berlatih di dalam negara dan tidak menerima bantuan kewangan yang banyak seperti diterima skuad berbasikal trek negara. Baseball Piala Asia Timur Filipina 2024. Selepas 17 tahun, skuad baseball kebangsaan akhirnya berjaya meraih kemenangan pertama di peringkat antarabangsa. Skuad kendalian Azmin Pungut menewaskan Kemboja 12 berbalas 8 pada perlawanan ketiga kumpulan A. Kali terakhir skuad baseball negara meraih kemenangan antarabangsa adalah di Sukan SEA Bangkok 2007. Wan Nazirul Wan Nazri menjadi wira sang rimau apabila melakukan pitch complete pada 9 innings. Wan Nazirul juga cemerlang mengeluarkan 8 pemukul Kemboja bagi menyekat kemarahan mereka. Merupakan satu kehormatan dan salah satu kejayaan terbesar dalam hidup saya. Semua latihan keras dan penat lelah pengorbanan yang telah saya lakukan ini akhirnya terbayar dan ada manisnya. Ali Fakhri dan Syamil Zulafif juga berjaya membuat 2 RBI menyumbang mata untuk negara. Kemenangan ini hadir selepas tewas 2 perlawanan berhadapan juara bertahan Hong Kong dan Thailand sebelum ini. Selepas ini skuad negara akan meneruskan saingan bagi penentuan ranking bertemu Indonesia. Sempena sambutan perayaan Deepavali, beberapa bekas atlet kebangsaan di sekitar Lembah Kelang dan Pulau Pinang disantuni. Majlis Sukan Negara MSN bersama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib dan Fraser dan Nif Holdings Berhad FNN bekerjasama bagi menyampaikan sumbangan kepada mereka. 3 bekas atlet negara yang menerima sumbangan itu adalah bekas pelumba kerusi roda Ann Bell, diikuti V. David, atlet para pingpong dan bekas atlet olahraga Sarabanan Govindsamy. Dalam program kolaborasi ini, sumbangan turut diberikan kepada atlet semasa termasuk Gary Jaiswaran, Pillai Sivanesan dari Sukan Karate, R. Vigneswaran dari Sukan Burca dan atlet Bina Badan L. Paleveniran. Sarabanan dan Bell mengucapkan terima kasih kepada semua atas sumbangan yang diberikan dalam membantu mereka meringankan untuk menyambut perayaan. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu. Saya Cimi Sandraj, selamat malam.